Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kita dalam tajuk ini masih dalam bab 8, topik 8.26, tekanan atmosfera dan aplikasinya. Okey, kita pergi kepada objektif pembelajaran. Ada 3 sahaja objektif pembelajaran dalam topik ini. Yang pertama tentang maksud tekanan atmosfera. Yang kedua, konsep tekanan udara, murid kena tahu. Yang ketiga, 7 aplikasi konsep tekanan udara dalam kehidupan harian. Okey, kita pergi pada apakah itu maksud tekanan atmosfera. Okey, cikgu bagi contoh. Kalaulah ada, kalau kamu sedut air kotak, minum air kotak. Bila kamu minum air kotak, air disedut keluar guna straw tu. Jadi ruang kat dalam air kotak kamu tu akan menjadi separa vakum. Okey, maksudnya udara dah disedut keluar kan. Jadi apabila dia dah menjadi separa vakum, ruang dalam air kotak tu, tekanan udara di dalam air kotak tu akan berkurang. Bila tekanan udara dekat dalam air kotak tu berkurang, tekanan udara dekat luar kotak tu akan menjadi lebih tinggi dan ia akan menekan permukaan kotak. Jadi apa jadi? Kotak yang kamu guna tu, air kotak tu akan jadi kemek bila kamu sedut tu. Sebab tekanan udara dekat dalam air kotak kamu tu rendah, tekanan udara di luar menjadi tinggi. Tinggi. Jadi dia tekan air kotak tu jadi kemek. Jadi tekanan udara di luar kotak tu kita panggil sebagai tekanan atmosfera. Tekanan udara di sekeliling air kotak tu adalah tekanan atmosfera. Jadi tekanan atmosfera tu apa? Ia adalah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi. Tekanan udara ni lah. Itu adalah tekanan atmosfera. Okey, kita tengok objektif yang kedua tentang aplikasi konsep tekanan udara dalam kehidupan harian. Okey, kamu kena tahu konsep dia dulu. Okey, konsep tekanan udara ni, udara bergerak daripada tekanan tinggi pergi ke tekanan rendah. Ini pergerakan udara daripada ruang yang berketekanan tinggi kepada ruang yang mempunyai tekanan yang rendah. Okey. Ini objektif kita yang ketiga, apakah aplikasinya? Okey, aplikasi ni kegunaan harian yang kita gunakanlah yang menggunakan konsep tekanan udara ini. Yang pertama, pam sedut. Okey, pam sedut ni apabila sinki kita tu kotor, kita gunakan pam sedut ni untuk mengeluarkan kotoran ataupun bahan yang tersumbat tu kan. Jadi apabila pam ditekan pada sinki, udara di dalam pam ni, dipaksa keluar. Jadi ruang ini menjadi bertekanan rendah. Okey, apabila pam sedut ditarik, ruang kat dalam ni akan menjadi lebih besar. Isi padu di dalam ni, isi padu ataupun ruang di dalam ni akan menjadi besar. Jadi tekanan udara menjadi lebih rendah. Sebelum ni kamu dah belajar tentang tekanan. Okey, ada 2 faktor yang mempengaruhi tekanan. Yang pertama adalah isi padu. Yang kedua adalah suhu. Cikgu ingatkan balik. Yang isi padu ni apabila isi padu tu besar, tekanan tu akan menjadi rendah. Okey, apabila isi padu tu kecil, tekanan akan menjadi tinggi. Jadi ini dia aplikasi kat dalam ni jugalah. Jadi bila isi padu dekat sini besar, tekanan udara menjadi lebih rendah. Jadi tekanan udara dalam pipe ni tinggi, dalam salur pipe ni tinggi dan akan menolak kotoran yang tersumbat apabila pam sedut ditarik ke atas. Sebab kat sini tekanan udara tinggi, kat sini rendah. Jadi konsep tekanan udara akan bergerak daripada kawasan yang tinggi ke kawasan yang rendah. Okey. Aplikasi yang kedua adalah hemisfera Magdeburg. Okey, macam inilah bentuk hemisfera Magdeburg tu. Okey. Kalau kamu tengok dalam ni, okey, apabila udara dalam hemisfera ni, udara dalam hemisfera ni akan dipam keluar. Jadi ruang di dalam hemisfera ni akan menjadi ruang vakum. Okey, maksud ruang vakum ni,
dia jadi kosong, tak ada udara dalam tu. Tak ada udara langsung kat dalam hemisfera Magdeburg ni. Okey, kosong. Jadi apabila tiada udara dalam ni, kat sini tekanan rendah lah kan. Tak ada udara langsung, tekanan rendah. Okey, kedua-dua hemisfera ni kalau kita cuba nak pisahkan, kita tarik macam ni. Cuba pisahkan, tidak dapat dipisahkan. Sebab tekanan atmosfera di luar lebih tinggi. Tekanan ni sangat tinggi. So daya yang dikenakan sangat besar. Dia macam tolak. Dia akan tolak kedua-dua hemisfera ni. Jadi dia melekat. Kita nak tarik pun tak boleh. Okey. Seterusnya aplikasi yang ketiga, penyedut minuman. Penyedut minuman. Okey. Udara dalam penyedut minuman ni disedut. Apabila dalam penyedut minuman ni, udara ni disedut. Jadi dalam ni akan jadi kuranglah tekanan udara. Sebab kita dah sedut udara tu keluar. Jadi tekanan dalam straw ni, dalam penyedut ni rendah. Dan tekanan manakala tekanan di luar, tekanan atmosfera pula tinggi. Jadi dia akan menolak air masuk ke dalam straw. Barulah kita boleh sedut minuman. Okay, sebab tekanan atmosfera dia tinggi. Okey, untuk sifon pula, kita tengok sifon. Tiub sifon ni selalu digunakan untuk kalau nak bersihkan tangki ikan ni, takkan nak cedok satu air kan. So dia menggunakan kaedah ni lah yang lebih mudah, menggunakan tiub. Okey, tiub sifon ni. Okey, jadi bawah ni akan diletakkan baldi untuk kumpulkan air yang ada dalam akuarium ni. So hujung tiub B ni, hujung tiub ni mestilah lebih rendah daripada hujung tiub A. Kedudukan dia kena lebih rendah. Okey. Air akan mengalir keluar. Jadi tekanan di dalam tiub ni akan menjadi rendah. Jadi air keluar. Tekanan atmosfera pula akan menolak air ke dalam tiub. Air boleh mengalir keluar secara berterusan. Tekanan atmosfera kat sini. Okay, untuk sifon tu. Dia akan tolak air. So air akan masuk dalam tiub A dan pergi ke tiub B. Dia akan mengalir keluar sampai habis air itu. Okey, seterusnya picagari. Okey, aplikasi yang kelima, picagari. Umbu ditarik ke atas. Ini umbu picagari. Jadi bila umbu ditarik ke atas, isi padu di dalam ni, isi padu di dalam picagari ni akan menjadi bertambah. Dalam silinder ni, dia akan bertambah lah. Ingat, bila isi padu bertambah, tekanan kurang. Jadi tekanan di dalam silinder ni kurang, tekanan atmosfera ni tinggi. Tekanan udara, tekanan atmosfera ni tinggi. Jadi ia akan menolak cecair masuk ke dalam picagari. Okey. Yang keenam, pembersih vacuum. Aplikasi yang keenam. Okey, pembersih vacuum ni kalau kat rumah awak mesti awak perasan ada udara keluar. Ada udara yang akan keluar disebabkan oleh kipas dalam pembersih vacuum ni. Dia akan menyedut udara keluar. Jadi tekanan udara dalam pembersih vacuum ni akan menjadi rendah. Tekanan atmosfera dekat luar ni lebih tinggi. Jadi dia akan menolak udara dan habuk ke dalam vacuum. Dia akan sedut. Ingat tekanan udara di dalam rendah, tekanan atmosfera di luar tinggi menyebabkan ia boleh menolak udara dan habuk ke dalam vacuum. Okey, kalau ini pula konsep ni tin susu pekat aplikasi ni. Kalaulah kamu tengok, dalam gambar yang pertama ni, tin susu pekat dia buat satu lubang je. Jadi susu ni tak mudah untuk mengalir keluar sebab tekanan udara lebih tinggi dekat luar tin. Tekanan atmosfera dia tinggi. Tekanan udara ataupun tekanan atmosfera kat luar ni lebih tinggi. Jadi dia macam susahlah nak ni, dia macam menolak susu tu masuk balik kat dalam tu. Susah. Okey, tu sebab kita buat lubang kat belakang.
Okey, jadi bila tin susu pekat dibuat lubang kat belakang ni, susu dia mudah mengalir keluar. Sebab tekanan udara di dalam tin adalah sama dengan tekanan udara di luar. Tekanan udara di luar kita panggil tekanan atmosfera. Ingat sama. Itu sebab dia boleh mengalir keluar dengan mudah. Jadi itu sahaja untuk hari ini, untuk video kali ini. Cikgu harap dapat manfaat daripada video ini. Okay, terima kasih sebab dengar sampai habis. Assalamualaikum. Selamat sejahtera.